Ini suasana rumah yang 12 berukuran 15 kaki, 15 kaki, darat 25. Panjang 25. Dia juga dikenali sebagai rumah bujang. Oh, rumah bujang. Rumah bujang ataupun rumah pemelih, rumah bujang tiang 12. Itu yang paling tepat. Bujang tiang 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali di Semuta Guide Channel. Hari ni Abis saya berada di hadapan rumah tiang 12 di Kelantan, di Kota Baru, Kelantan. Lokasinya adalah di Jalan Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan. Kita nak naik dalam ni, kita nak tengok apa yang ada di rumah tiang 12 di Kelantan. Katanya tak banyak rumah di rumah tiang 12 di Kelantan ni. Tapi yang ni kira macam yang sempurna sikit. So kita masuk ke dalam, kita nak jumpa dengan tuan rumah. Jom. Nak masuk rumah, kita tengok sini ada tempayan. Yang ni dipanggil batu. Pernah tak dengar pepatah melepaskan batuk di tangga? Melepaskan batuk di tangga tu bukannya kita batuk sebenarnya, tetapi inilah nama dia batuk. Batuk ni macam cebok air lah. Lepaskan di tangga. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Don't take for granted. Lebih kurang gitulah. So, kita masuk lah. Kecik banyak pula. Kita masuk, kita jumpa dengan tuan rumah. Kita ikut adat Melayu lah. Kita masuk ke rumah, kita kena tanggalkan tapal, selipar ataupun apa-apa saja. Jom. Assalamualaikum. Salam. Ada. Allah. Ini first time marilah pertama kali di rumah tiang 12 bersama dengan Abis saya Semuta Guide adalah Cik Johan Arif Abejo lah. Lebih santai dipanggil Abejo. Kenal lama ni. Semua ni kita nak tengok rumah yang 12. Okey, kita masuk dalam. Silakan. Bejo, boleh cerita tak pasal rumah yang 12? Okey, rumah tiang 12 ni merujuk kepada 12 tiang, 12 tiang kayu, kayu lama. 12 tiang. 12 tiang, 4 depan, 4 tengah, 4 belakang. 4. Yang menjadi tiang utama dan sebatang kayu yang tidak dipotong terus ke bumbung. Dan rumah ni ada hampir 170 tahun. Dan jadi usia kayu tu lebih lama lah daripada 170 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 300 tahun. Dan sekarang kita berada di Serambi Basah. Ni dia panggil Serambi Basah. Serambi Basah. Dia panggil Serambi Basah. Dan rumah tiang 12 yang lengkap mesti mempunyai Serambi Basah. Serambi Basah. Kenapa dipanggil Serambi Basah ni? Dia Serambi ni dia tak basah sebab kawasan ni dibiarkan basah sekiranya berlaku musim monsun, hujan. Maknanya ni tempat terbuka. Kalau kita zaman moden ni kita panggil apa dia panggil? Dia panggil Serambi ni dalam Islam moden. Kalau di Terengganu dia panggil Salasa. Kalau di Kelantan ni dia panggil Serambi Basah. Serambi Basah. Tempat keluarga bersantai, duduk bersantai, minum kopi, dia berani, dia open air. Kalau musim terkujuh tu, kalau tepi sungai, rumah ni kebanyakan yang dijumpai di Kelantan 6 buahnya, kebanyakan 99% hampir dengan sungai. Sungai Kelantan. Hampir di Sungai Kelantan. Tapi sini tak ada sungai dah. Tak ada sungai. Tak ada sungai. So kita naik atas pula. Okey. Dia rumah Melayu ni, dia banyak apa dia panggil, banyak mengaitkan. Kalau kita belajar dulu bahasa Melayu, bahasa Malaysia dulu.
banyak peribahasa-peribahasa Melayu yang mengaitkan dengan seni bena. Betul. Tadi pun kita bagi tahu melepaskan batuk di tangga. Tu batuk tu. Dan juga ni adalah tangga. Dan ada lebih kurang dalam 14 peribahasa tak silap Ambo. Ia menggunakan tangga sebagai elemen peribahasa. Bagai jatuh di tipe tangga. Banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Ni bendul. Lurus sebagai bendul. Lurus Jadi kalau bendul sebuah rumah itu tidak lurus, orang putih kata something is wrong. Okey. Jadi sesebuah rumah yang memiliki bendul, dia bendul ini juga dikatakan dia kalau orang putih kata representing, mewakili status tuan rumah. Tapi ni bukan bendul ni. Ni bukan bendul. Tapi kalau orang tinggi yang terantuk. Ni bukan bendul. Okey, sebelum nak masuk ni, kita tengok keadaan di rumah ni. Ni dalam rumah. Cuma saya tengok ada bubu lah. Ni bubu ikan tak? Bubu ikan, bubu udang. Tapi kenapa letak sini? Boleh Abang cerita tak? Dia rumah ni dia cukup akrab dengan apa dia panggil sungai. Maknanya kehidupan masyarakat Melayu zaman tu sekitar tahun 1800, awal tahun 1900, ekonomi mereka bergantung kepada sungai. Di sebuah rumah Melayu ni, rumah tiang 12 ni, tuan rumah dia tu banyak bergantung kepada sumber-sumber laut. Antaranya ialah sebab tu adalah ada bubu, ada perahu, ada kolek, ada jala, dan pelbagai lagi alat-alat, dia panggil alat-alat nelayan lah. Maksudnya aktiviti masyarakat zaman dahulu lah, kegiatan ekonomi dia. Ya, betul. So bila kita mengimbau ataupun bila kita ghostan ke belakang, zaman lampau, flashback balik, kita jangan bayangkan zaman moden kita sekarang ni ada peti sujuk, ikan tu boleh disimpan. Bahkan daging-daging korban juga disalai di atas bumbung. Jadi mereka akan mengeringkan contohnya ikan kering, daging-daging akan disalai. Sebab tu antara sebab mengapa kebanyakan bumbung-bumbung rumah Melayu zaman dahulu tu rendah. Itulah tempat mereka menyalai dan mengeringkan sesuatu benda yang basah. Tu dia sebab dia ni. Jadi kalau kita tengok, satu lagi ialah kalau kita tengok seni bena rumah tiang 12 ni, dinding dia tu hanya 5 kaki saja, rendah. Rendah. Sebab inilah antara salah satu bukti bahawa rumah Marhain ini, rumah tiang 12 ini masih tidak dipengaruhi oleh kolonial, era kolonial. Dan kita nak naik, kita kena langkah benda, dan kita kena tunduk. Dan tunduk tu sebagai salah satu pelambangan penghormatan kita di sebuah lokasi tempat kita berlindung. Rumah adalah merupakan keperluan paling asas pada masyarakat Melayu zaman itu. Tempat untuk kita berlindung. So kita tak sabar nak masuk. Jadi kita masuk langkah bendul, langkah bendul. Jadi kita tunduk. Sila. Saya dulu. Boleh sila. So kita masuk. Kena tunduk lah. Macam ni. Ya. Boleh tengok lah. Ini suasana rumah tiang 12 berukuran 15 kaki, 15 kaki, darat 25. Panjang 25. Dia juga dikenali sebagai rumah bujang. Rumah bujang. Rumah bujang ataupun rumah pemilih, rumah bujang tiang 12. Itu yang paling tepat. Bujang tiang 12. Itu nama betul dia lah. Ya. Okey. Dan kalau kita tengok, dia hanyalah sebuah rumah kolom square sebegini. Dia tidak ada dapur dan tidak ada tandas. Dapur dan tandas semua di luar pada rumah. Di luar. Sekarang ni kalau rumah moden semua dalam. Jadi kita tengoklah banyak peralatan di sini ni memang orang kata berkait rapat dengan rumah ke macam mana. Adanya ini dipanggil wah puyuh. Wah puyuh. Biasa tahu apa puyuh. Dia zaman dulu kita satu-satunya dia panggil permainan tradisi. Kita hiburan masyarakat Melayu lepas musim menuai apa semua, antaranya ialah wow lah. Dan wow ni kebanyakannya di rumah-rumah Melayu zaman itu wajib ada. Wow puyuh ke wow bola ke apa saja, wow sebagai permainan
dia panggil bila marinya angin barat bulan 7 bulan 8 tu, dia makan bermain luar. Jadi di rumah tiang 12 di Kampung Dusun Muda ni, kalau kita boleh lihat adalah merupakan satu lokasi yang saya dapat himpunkan beberapa produk craft. Antaranya ialah wah sobek. Wah sobek lagi. Ni wah sobek. Wah sobek tak naik. Wah hiasan. Wah hiasan. Wah hiasan. Wah hiasan kita dapat tengok ni serunai. Serunai. Serunai yang dikeluarkan oleh adik guru. Memang cantik. Serunai. Okey. Dan kebanyakan permainan Melayu zaman hari tu dimain untuk sebagai suatu manifestasi selepas musim menuai. Mereka nak melahirkan kebahagiaan, hasil bumi dan sebagainya. So mereka bergembira lah dengan pelbagai di Kebarak Wayang ke dan sebagainya. Ya, di Kelantan saja ada deh. Ini kain lepas. Kain lepas. Kain lepas ni lah. Macam kepala kita ni kain semutar. Kain lepas. Dan kalau kita tengok juga ada produk tembaga. Produk tembaga ni asal usul rumah tiang 12 ni ialah di Kampung Menuai. Kampung sekarang lepas ditukar kepada sebelum ditukar kepada Kampung Atas Paluh. Sebelum tu nama Kampung Menuang. Atas Paluh dekat Jalan Pos Office lama. Jalan apa? Pos Office sama. Bank Kerapu. Tepi sungai lah. Ya betul. Dulunya dikenali sebagai Kampung Menuai. Kampung Menuang. Menuang. Sebab penduduk di situ kerjanya menuang tembaga. Tetapi gitu. Aktiviti tersebut sayang memang tak ada lah kawasan tu. Tak ada. Kalau kita dapat tengok tembaga Kelantan ni dia solid, dia putar macam emas sikit, emas lama. Betul. Ni tembaga. Ni ni pun ialah produk Kampung Menuang. Lama, tembaga. Brassware orang putih kata. Anak kasar pun orang panggil. Anak kasar. Okey. Kalau kita tengok ni, ni adalah tudung saji produk Bunuk Susu Pasimah. Bunuk Susu Pasimah. Tudung saji Kelantan. Di kawasan Bunuk Susu tu di Kampung Mana tu semuanya himpunan artisan craft. Banyaklah ada sini ni. Ada dengan tudung saji, ada dengan sunat. Sini terkumpul berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5 dah situ. 5 dah apa? 5 dah artisan. 5 dah ada artisan yang ada di rumah tiang 12 di Kota Baru Kelantan ni, di Jalan Dusun Muda. Satu lagi kita lupa. Ini adalah ukiran tebuk daripada Rahman Ukir. Rahman Ukir di Binjai, Kota Baru. Berapa dah saya? 6. Sini saja 6 saya. Banyak dah. Tadi masuk ke semutar tadi? Masuk termasuk dah ya? Masuk dah, ni tadi masuk. Yang ni nak masuk? Dah. Ini pun Rahman Ukir. Rahman Ukir buat. Kerah. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Betul lah. Okey, 6 artisan yang ada di rumah tiang 12. Cok batik. Ni batik. Ayu Fashion. Batik Cok Ayu Fashion ada di rumah tiang 12 di Kampung Talak, Tumpak, Kelantan. 7 baru. 7. Ada lagi. Kita nampak artisan banyak di sini. Ni belakang ni ada lagi Raja. Ni adalah rebab. Ni rebab. Rebab ni juga adalah merupakan salah satu instrumen yang instrumen akustik yang banyak digunakan dalam kebanyakan persembahan tradisional Kelantan. Sama ada dalam persembahan makyun, teri, main puteri, di Kebarak mengadap rebab, macam-macam lah. Mengadap rebab semualah, selampik. Dalam kadang-kadang dalam persembahan silat pun dan juga beberapa adat istiadat. So ia berkait rapat juga dengan aktiviti masyarakat dahulu kala lah. Ya, betul. Okey, yang ni jebak puyuh. Jebak puyuh ni antara ni produk hasil adik guru. Cik Muk Bunuhan. 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 Okey. Bunuhan.
So kain batik, batik ada. kain batik cok. Yang ni, yang ni pokok. Yang ni biasa macam bokor. Pokok. Dulang. Kalau bahasa standard dulang, tapi di Kelantan dia panggil bokor. Ada kenduri kendara, kan? Dan kemudian kalau kita biasa makan tepung pokok. Tepung bokor. Tepung pokok. Tepung bokor. Disediakan dalam dulang ni lah. Dulang ataupun bokor. Inilah dia panggil bokor. Susah nak cari ni. Klasik. Dan belakang ni kita nampak ada, kalau di KL lah orang panggil mangkuk tingkat lah. Senang. Tapi di Kelantan ni dia panggil apa? Sia. Tifin. Sia ni bahasa apa? Tak pasti. Macam Cina ke? Sia. Mangkuk tingkat ni biasa dulu kalau kenduri kendara, so dia nak bagi yang kata apa, sisa ke ataupun nak bagi dia panggil apa nak beri ke jiran tetangga, macam, pemberian dan sebagainya, hadiah lah kurang. Tu ada dalamnya ada lauk-lauk lah, nasi semua lah. Okay. So kita berbalik kepada rumah tiang 12. Boleh cerita apa yang di sekitar ni? Rumah tiang 12 ni sebagaimana yang saya maklumkan tadi adalah 12 tiang yang terus ke bumbung daripada tanah. Rumah tiang 12 ni pada peringkat awalnya dia tidak ada tupu, dia tidak ada tapak, dia terus dipacak dalam tanah. Di sebelah saya kiri dan kanan ni adalah tiang seri, jadi dipanggil tiang seri. Tiang seri, tiang utama. Ini tiang utama. Dan biasanya masyarakat Melayu dahulu kala dia ada adat istiadat ritual dia untuk mendirikan sesebuah rumah. Pada peringkat awalnya dia mesti dirikan dulu tiang seri. Ni tiang seri kalau ikutkan pada kedudukan saya, ni tiang seri kiri dan ni kanan. Yang ini yang paling utama, tiang seri paling yang utama. Nak tahu yang utama yang mana? Ya, tiang seri ini ialah yang paling utama antara dua, kerana di atas ni ada satu kain, 3 helai kain yang biasanya menjadi ritual masyarakat dahulu kala. Dia akan letak di bahagian atas yang berwarna hitam, putih dan merah. Dan di situ ada beberapa tulisan azimat yang diletakkan bersama. Dan ada anak dara yang berseri-seri akan datang membawa satu tempayan yang dipenuhi dengan air dan diletak di dalam satu piring dan dijemur semalaman. Esoknya anak dara itu atau gadis tadi akan melihat efek jemuran air tadi dengan buah. Di situ sekiranya ada tanda-tanda bayangan elok untuk didirikan tiang seri, maka di situlah akan didirikan tiang seri. Akan didirikan rumah. Jadi tanah yang didirikan tiang seri ini mestilah tanah yang elok, yang subur dan sesuai untuk didirikan sebuah kediaman perlindungan. Jadi disebut sebagai rumah. Okey. Kita mungkin last lah. Kita nak tanya habis ni. Kos berapa agak untuk membuat rumah? Bukan buat lah. Dia membina semula. Menyiapkan semula rumah tiang 12. Dia memang agak dia panggil agak tinggi kos dia sebab kita melibatkan penyelenggaraan kayu. Dan kayu-kayu yang dileraikan ini adalah kayu-kayu lama yang kita mesti jaga. Dia panggil keaslian dia. Jadi kos sebenarnya secara terkumpul lah, sedikit berdikit-dikit boleh mencecah 250,000. Dan itu berdasarkan kepada yang kasar-kasar, Gejo-gejo. Campur-campur apa semua. Tanpa saya sedari 250,000 sebenarnya terkumpul selama 3 tahun. Hampir 3 tahun. Dapat sikit buat sikit, dapat sikit buat sikit. Bukan kita pun jadi tak ada duit juga untuk kita buat sekaligus gitu, tetapi atas passion, atas kesabaran, niat untuk menyiapkan. Ada duit ke tak ada duit, saya kena siapkan juga. Satu azam, satu cita-cita yang saya tanamkan dalam diri saya. Allah Ta'ala kurniakan kemudahan. Dia mudahkan kita jumpa dengan tukang yang elok. Dia permudahkan kita untuk menyiapkan. Dan ada perkara-perkara ajaib, ada tangan-tangan raib yang turut membantu yang kita tak sedar. Jadi sebenarnya niat penting, azam yang penting.
Dan kalau niat kita baik, baiklah jadi. Okey. So terima kasih Habib Jo kerana kesudian Habib Jo untuk bawa Semuta Guide round ataupun tour dalam rumah tiang 12. Kebetulan hujan tadi. Petang-petang hujan di Kota Baru. Tak boleh buat apa. So itu saja daripada Semuta Guide Channel. InsyaAllah kita akan paparkan seni, budaya dan juga pelancongan di negeri Kelantan. Jumpa lagi di lain-lain paparan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.